nak cuba simpan duit, ada je dugaannya. Kadang-kadang dah sampai berapa ratus ringgit, tiba-tiba kosong balik. Jom saya kongsikan tips. Sebelum saya kongsikan tips saya, jangan lupa subscribe pada channel kami, share dan like video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Hari ni saya nak sharekan tips simpan duit. Kadang-kadang dugaan simpan duit ni bukan main punya dahsyat. Kita dah simpan duit, tiba-tiba ada macam 500, kita tengok barang yang kita minat, habis semua duit kita sebab kita belanjakan. Tapi yang pertama, yang paling penting, usaha dia adalah untuk simpan duit. Apakah tips dan cara-cara yang boleh kita lakukan untuk kita simpan duit? Saya share yang pertama, kita guna kaedah lama tanpa menggunakan teknologi dahulu. Kaedah yang pertama, ini ada satu tips di mana kita simpan ikut minggu. Kaedah ni nampak mudah, ringkas, tiba-tiba jumlah yang kita dapat dalam kadar setahun, jumlah yang sangat tinggi. Apa caranya? Ini kita panggil tabung 52 minggu. Tabung 52 minggu ni kita mulakan dengan minggu yang pertama. Minggu yang pertama kita masukkan RM RM1. Kemudian minggu yang kedua kita masukkan RM2. Minggu yang ketiga kita masukkan RM3. Begitulah sehingga 52 minggu dalam satu tahun. Sebab dalam satu tahun kita ada 52 minggu. Dan setiap minggu ini mewakili jumlah berapa yang kita masukkan. Daripada minggu pertama, rupa-rupanya jika dijumlahkan, walaupun nilainya tak nampak banyak, kita campur RM1, RM2, RM3, RM4, sehingga minggu yang ke-52 kita akan mendapat jumlah sebanyak RM1,378. Banyak kan? Mungkin juga kita tak nak simpan RM1 sebab kita rasakan gaji kita lebih tinggi dan RM1, RM2 nilainya tak cepat dan tak banyak. Jadi kita pun nak simpan lebih. Saya cadangkan mungkin boleh simpan minggu yang pertama RM10, minggu yang kedua RM20, minggu yang ketiga RM30, sehinggalah minggu yang seterusnya RM520, yang menjadikan jumlah selepas satu tahun adalah RM13,780. Banyak kan? Itu baru satu tahun. Andai kata kalau kita simpan selepas 5 tahun, banyak nilainya. Cara-cara ini juga boleh ibu bapa terapkan kepada simpanan anak-anak. Misalnya di rumah kita ada 3 orang anak. Anak yang pertama, minggu yang pertama kita simpan RM1. Begitu juga anak kedua dan anak ketiga. Dan diikuti dengan minggu-minggu seterusnya. Kalau sekiranya ibu bapa berpendapat jumlah ini terlalu tinggi dengan bilangan anak-anak, ibu bapa boleh menurunkan kiraan tadi. Dan untuk jumlah 52 minggu ini mungkin anda susah nak buat jadual bagaimana anda nak mengejar. Yalah, tiap-tiap minggu mungkin kita terlalu sibuk dan kita tidak ada masa. Anda boleh pergi ke Play Store untuk download aplikasi 52 minggu. Di dalam aplikasi tersebut, ataupun kita panggil 52 weeks, di dalam aplikasi tersebut ada menetapkan jadual simpanan. Kaedah yang seterusnya, macam mana kita hendak mempertingkatkan disiplin untuk simpanan dengan menggunakan duit shilling ini. Begini, duit shilling ini kadang-kadang kita rasakan seperti payah kita nak simpan. Salah satu cara yang kita boleh gunakan, setiap kali kita dapat baki duit shilling, kita cuba buat simpanan. Cara ini boleh kita latih kepada anak-anak juga. Kadang-kadang mungkin orang akan kata, alah leceh lah nak kira duit shilling, banyak lah nak buat pertukaran, susah lah, macam mana nak kira. Ada satu tabung yang dijual, kita boleh cari dekat Shopee sebenarnya. Okay, tabung ini tak mahal, nilainya kurang atau lebih kurang dalam RM30. Apa yang perlu anda buat, anda masukkan kira duit shilling ini ke dalam tabung tersebut. Secara automatiknya tabung itu akan mengira segala nilaian shilling yang telah dimasukkan di dalam tabung. Cara ini sangat berkesan. Sekurang-kurangnya dia dapat mendidik anak-anak kita untuk menyimpan, dan sekiranya mereka menabung sejak daripada kecil, insya-Allah cara ini dapat digunakan sehingga mereka berkejaya dan juga memulakan kehidupan mereka. Cara hendak menabung yang ketiga untuk adakan disiplin. Bagaimana cara hendak menabung adalah dengan kita menetapkan mengikut warna duit.
Misalnya, apabila kita mengeluarkan duit RM50 untuk membeli sesuatu barangan, kemudian kita mendapat baki, terdapat baki RM5 dan pilihan warna kita adalah warna hijau. Jadi setiap kali kita memperoleh warna hijau, kita ambil, kita simpan dan kita masukkan di dalam tabung kita sendiri. Jadi mungkin nilai RM5 ni anda rasakan banyak. Mungkin juga anda hendak menurunkan kepada RM1. RM5 sekiranya anda membuat simpanan, mungkin anda dapat 10 keping, 15 keping, 20 keping. Lama kelamaan nilaian ini semakin banyak. Ini adalah salah satu kaedah yang baik untuk kita membuat simpanan wang. Dan seterusnya, ada cara yang lebih menarik lagi, nombor 4 ya, iaitu tabung siri. Bagaimana cara menabung secara tabung siri? Kita lihat di setiap wang ini terdapat nombor siri. Misalnya, apabila kita dapat baki nombor siri, nombor siri yang terakhir adalah nombor 8 dan nilainya adalah RM10. Kita simpan wang RM10 ini dengan nombor siri 8 tadi. Dan kemudian berlaku transaksi lain pada hari yang lain. Kita dapat pula baki RM1 yang mempunyai nombor siri terakhir nombor 8. Kita simpan lagi satu. Di situ kita akan mempunyai simpanan sebanyak RM11. Dan seterusnya transaksi yang akan datang. Kita dapat lagi wang RM5 sebagai baki dan nombor yang terakhir ada nombor 8. Walaupun kita ada dua RM5 tetapi tidak mempunyai nombor siri yang sama, kita jangan simpan duit tersebut. Okay, kita ambil dan kita masukkan ke dalam simpanan kita. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan disiplin menabung kita itu lebih menarik dan juga melatih kita supaya membuat simpanan wang. Cara-cara yang saya kongsikan tadi adalah secara fizikal ataupun secara tanpa teknologi. Sekarang saya nak kongsikan bagaimana caranya menggunakan teknologi. Ada satu aplikasi iaitu kita panggil MAE. Saya sendiri ada menggunakan MAE ni, sangat-sangat membantu. MAE adalah satu produk daripada Maybank. Walaupun sebenarnya kita tidak mempunyai akaun Maybank, tetapi kita boleh download aplikasi ini dan masukkan ke dalam telefon kita serta menggunakannya. Contoh, tahun 2021 kita nak tetapkan sasaran untuk beli telefon yang diidam-idamkan atau untuk pergi percutian. Kita boleh tetapkan jumlah deposit pertama dan berapa jumlah yang ingin disimpan setiap bulan. Kalau nak simpan bersama-sama dengan kawan pun boleh. Macam yang kita tahu sebelum ni, ramai juga yang guna kaedah bermain kutu dengan kawan-kawan, tapi banyak masalah yang timbul. Ada yang lari lepas terima duit dan macam-macam lagi masalah. Jadi, aplikasi MAE ini membolehkan kita simpan duit dengan konsep yang lebih kurang sama tetapi dengan cara yang lebih selamat. Bila dah ada tabung MAE, kita boleh tetapkan booster pula. Konsep dia pun sama macam kita simpan baki duit shilling. Contohnya, kita guna MAE untuk bayar sarapan RM9.50. Harga sarapan tadi akan dikira sebanyak RM10. Baki 50% tadi akan dimasukkan ke dalam tabung. Sebenarnya tak susah pun nak menabung ni. Kadang-kadang dia terletak kepada kita sendiri. Kita simpan, kita pakai. Itu yang jadi masalah. Selepas beberapa tahun, bila kita nak gunakan, rupa-rupanya kita tak ada simpanan. Sebab itu saya kongsikan cara-cara menyimpan dengan sangat menyeronokkan. Supaya anda ada keinginan ingin menyimpan. Tetapi yang paling utama dalam konsep simpanan, apabila kita simpan, ianya menjadi simpanan yang kekal dan digunakan pada waktu kesusahan. Jadi yang terbaik adalah mungkin kita masukkan ke dalam tabung haji ataupun amanah saham Bumiputera. Itu cara yang terbaik, seolah-olah mereka lock di dalam tu kerana nak keluarkan bukan mudah. Jadi itu sahaja setakat ni daripada kami. Ingat, simpanan wang adalah sewaktu kesusahan dan sangat penting untuk kita menyimpan. Kita banyak belajar daripada COVID-19 bagaimana pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi dan kehidupan kita. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini.